Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, waktu kaya sebelum miskin. Kaya bila, tuan-tuan? Kaya bila ada duit tu kira kaya lah. Miskin tu apa dia? Miskin tu bila tak ada duit dah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat, waktu kaya jangan berlengah untuk bersedekah, berinfak dan berzakat. Semalam saya di Wanita Hari Ini bercerita tentang zakat. Zakat kalau kita keluar, dia bertambah berkat, bertambah dekat kita dengan Allah. Hampir kita dengan Allah. Orang yang mengeluarkan zakat senang nak buat ibadat. Orang yang dia seronok je, semayang dia khusyuk. Kalau kita semayang tak khusyuk, cuba cek harta kita. Ada tak yang tak bersih? Perlu dibersihkan dengan membayar zakat. Selesai. Demi masa yang seterusnya, masa sehat sebelum sakit, saya disahkan doktor 31 Januari kanser lymphoma. Daripada atas dada sampai ke bawah pusat dipotong, dibelah dan dikeluarkan ketumbuhan besar ketayap ni di bahagian perut. Usus saya terpaksa dipotong 1.4 meter. Sakit dia sampai hari ini. Sakit. Kenapa Ustaz tak duduk rumah? Kenapa Ustaz tak rehat kat rumah? Dah sakit, rehatlah kat rumah. Sepanjang hidup saya dari umur 21 tahun, saya keluar berdakwah. Kadang-kadang sebulan ada 4 hari je di rumah. Tiba-tiba kalau Allah pilih saya mati di rumah, satu kerugian yang besar. Kerana hidup saya banyak habis di masjid, di surau dan di tempat-tempat dakwah. Jadi cita-cita saya, kalau Allah nak ambil nyawa saya, ambillah ketika berdakwah, ketika berceramah, atau ketika beribadah dalam rumah Allah. Jom pujuk hati kita, dalam hati kita, tak nak mati kat rumah. Kalau boleh mati ketika berjemaah di masjid. Nikmat, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita nak pergi istana, orang lain berbaris nak salam Sultan, nak jumpa Ustaz Abu Samad, orang lain berbaris, satu stadium nak salam dia. Tiba-tiba kita dapat VIP, kita dapat duduk sebelah dia, seronok tak? Macam tu juga bila Allah jemput kita ke syurga Allah dengan tiket VIP. Ketika kita sedang sujud, Allah ambil nyawa kita. Nikmat. Ketika adik ngaji Quran, Allah ambil nyawa. Oh, cantik. Saya pernah cerita satu ketika 23 Januari 2016, ketika saya berceramah Ma'al Hijrah di Pasir Gudang. Tengah-tengah ceramah, pengurusi majlis duduk depan saya, cerita pasal Maulid Rasul. Pengurusi itu senyum kat saya senyum kat dia. Tengah-tengah ceramah, tiba-tiba dia tombang, jatuh. Dia berhadapan dengan sakaratul maut. Sakarat. Macam kerbau yang disembelih lehernya. Saya faham ruhnya sedang disentap oleh malaikat maut. Orang kena sakarat, jangan baringkan macam ni. Dia kena angkat sikit, 25 darjah, untuk memudahkan dia bernafas dan mengucap syahadah. Dada dia berombak sebab dia bertarung dengan maut. Usap dada dia, usap. Selawat, istighfar, baca doa, Allahumma yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Baca. Lepas tu lap buih di mulut dia, ajar.
Bang, ikut bacaan saya bang. La ilaha illallah. Tak boleh sebut pengurusi surau dalam majlis ilmu, dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah. Kita suruh sebut syahadah. Bang, sebut la ilaha illallah. Sebab dia tak menapah ikut hidung lah, dia menapah ikut mulut. Dan ketika tu saya teringat pesan Tok Guru saya. Kalau orang sedang tekanan sakaratul maut, teknik dia macam mana? Teknik dia bisik pada dia sepatah-sepatah. Saya angkat balik leher dia. Bang, ikut bacaan saya. La. Dia sebut la tu. Ilaha illallah. Meninggal. La buih di mulut dia. Senyum. Meninggal dalam majlis ilmu. Masya Allah, syahid. Meninggal selepas solat isyak berjemaah. Orang solat isyak berjemaah umpama mendirikan sebahagian malam dengan ibadah. Lepas tu meninggal pula dalam majlis berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi tiket VIP kat dia. Harap-harap malam ni ketika dengar kuliah saya ni, ada 7-8 orang Allah ambil nyawa dia. Terutama yang bersandar, yang duduk kat belakang tu, yang terlelap tu, ambillah nyawa mereka ya Allah. Kami redha. Gurau.